Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak terang pada kita, fitnah atau cubaan atau ujian ni kepada seseorang manusia dia boleh mai dalam beberapa jenis. Kadang-kadang ujian ni mai dengan isteri. Kadang-kadang ujian tu mai dengan anak. Kadang-kadang ujian tu mai dengan harta. Kadang-kadang ujian tu mai dengan jiran atau orang sekeliling kita. Ujian atau percubaan ni adalah satu benda yang lumrah dalam kehidupan manusia. Ini sunnatullah. Sunnatullah ni maknanya apa? Ketetapan Allah Ta'ala. Bila kita hidup ni, dia tak ada hidup tu dia cantik, dia jalan cantik, elok macam tu je tak. Kebiasaannya Allah akan buat ada di sini ujian, di sini ujian. Dan faktor-faktor ujian tu Nabi SAW gariskan ada beberapa benda. Yang pertama berkaitan dengan ahli keluarga dia, isteri dia. Yang kedua harta dia. Yang ketiga berkaitan dengan anak dia. Kemudian jiran dia. Ada beberapa benda lah. Terutama Nabi SAW highlight dua benda. Satu keluarga, isteri dan anak. Maknanya orang yang berkahwin, ujian dia lebih besar lagi Allah Subhanahu Wa Taala akan beri, bukan sahaja dengan diri dia. Kalau orang yang tak kahwin lagi, dia nak jaga tu jaga diri dia seorang. Tapi bila orang tu dah berkeluarga, dia boleh jadi ujian tu dengan pelbagai aspek ataupun benda yang ada di sekitar dia. Kadang-kadang ujian dengan isteri dia. Berapa ramai manusia yang dulu dia hidup dalam keadaan yang tak semayang, dalam keadaan yang lara, tiba-tiba Allah bagi hidayah pada dia. Tapi yang bersedia untuk ubah daripada zaman gelap pada cahaya tu dia seorang. Isteri dia belum sedia untuk berubah lagi. Suami baguslah, alhamdulillah, main masjid, main ceramah, main surau dan sebagainya. Tapi isteri masih dalam keadaan yang sama juga. Satu ujian untuk dia. Orang kata kat dia, hang tengok hang jadi bagus, isteri hang pula jadi punca pada dia. Dalam proses nak didik dia tu lah. Kadang-kadang disebabkan isteri juga, suami ni sebab isteri tu dia nak hidup dengan lebih daripada apa yang suami dia mampu. Suami dia kerja macam ni, adalah gaji sekian-sekian. Tapi isteri punya selera tu nak rumah yang selesa, nak kereta yang selesa. Tak boleh tengok jiran dia beli barang, tak boleh tengok orang tukar kereta, tak boleh tengok orang update kedai-kedai makan nak sedap-sedap ke apa, nasi arak hak RM50, RM60 tu. Dia duk haru suami dia suruh pergi makan. Padahal suami dia tu tahulah dia bekerja apa penat tu. Tapi disebabkan nak memenuhi keperluan isteri tu, dia usaha. Kadang-kadang suami tu boleh jadi cara yang halal, ataupun kalau suami tu baik, dia usaha cara baik. Tapi kalau suami tu dapat tekanan, dia pun jadi sabut dah, maka akhirnya apa? Dia akan cari jalan yang tak baik. Curi ke, riba ke, ataupun dia nak cari rasuah ke, mana pun tak apalah. Janji aku ada satu sumber kewangan, yang kewangan tu aku boleh guna untuk memenuhi keperluan isteriku. Halal atau tak halal tu nombor dua. Janji dia boleh bagi kebahagiaan pada isteri. Kadang-kadang disebabkan isteri menyebabkan kita jadi susah, bukan saja di dunia, boleh jadi ke akhirat. Nak senang lagi apa? Dia fikir boleh buat benda-benda salah di sisi undang-undang. Jual dadah ke yang tu yang ni, benda-benda boleh cepat dapat duit yang banyak, tapi risiko akhirnya jadi susah. Boleh jadi tak? Boleh jadi juga. Semua disebabkan isteri. Allah bagi ujian pada seseorang tu tak sama dengan tahap seseorang yang ada kat muka bumi tu. Boleh juga kadang-kadang ujian tu dia datang dari segi apa? Dari segi anak dia. Dari segi anak dia. Ada orang yang Allah bagi anak kat dia, ada orang yang Allah tak bagi anak. Bagi anak pun satu ujian juga. Tak dapat anak pun ujian juga. Orang duk tanya, bila ni, bila lagi. Kita pun tak larat. Anak ni bukan beli market, boleh beli kat market Batu Lancang. Kalau boleh beli, aku nak beli juga lah. Dan anugerah Allah Ta'ala. Hantelan bi ubat apa pun, dah tak mau Allah tak bagi. Jenis tak mau tu kadang-kadang Allah bagi pula. Tak mau sampai buang-buang. Kawan tu 25 tahun tak ada anak. Semua tu kuasa Allah Ta'ala. Allah bagi anak, belum tentu anak tu bagus. Boleh jadi anak tu alhamdulillah. Kalau boleh jadi anak tu
boleh tahan juga hantu ayak dia tu. Habis segala motor orang dia ambil, kereta orang dia ambil, tipu sini, ranjau sini, hidup polis setiap hari main rumah kita. Daripada sekolah rendah lagi polis main rumah. Sebab apa? Basikal hilang, sat-sat ni hilang barang, polis tak ada orang lain mencari rumah kita. Haji, bapak sihat ke? Ya, sihat. Tuhan ada apa pula hilang ni? Bapak dia berkenal lah. Mak dia berkenal lah. Encik Azman, mai. Polis tu sambil masuk dalam rumah dia minum ayak. Kenal ingat tiap-tiap minggu duk main. Mak dia duduk tunggu depan rumah dengan bapak dia. Minggu ni polis tak main pula rumah kita ni. Nanti pun tengok balai, kot dia nak main petang ni boleh tak masuk. Macam tetamu pula. Sebab dia pun pening dengan anak dia. Kami pun tak tahulah tuan, tak tahu nak abang lah. Tak larat abang dah kat dia. Macam-macam benda dia buat kat rumah. Boleh jadi ujian untuk dia. Bapak bagus, alhamdulillah. Kadang-kadang anak oleh ayasubillah terlibat dengan dadah dan sebagainya. Ujian untuk anak, untuk siapa? Untuk bapak dia boleh jadi itu sebagai punca Allah Ta'ala nak bagi ujian kepada dia. Ataupun kata Nabi SAW, ujian tu dia boleh datang juga ke orang dengan harta wang ringgit dia. Ada orang tak ada duit, tu ujian juga untuk dia. Dengan miskinnya, dengan susahnya, dengan tambah keadaan sekarang ni tuan-tuan, asnaf zakat meningkat dengan tiba-tiba. Jumlah asnaf 8 tu je, dia tak meningkat jadi 12. Tapi setiap 8 tu, hak fakirnya, hak miskinnya, hak tak ada kerjanya, hak tiba-tiba musibahnya, semua ni tiba-tiba jadi asnaf. Bila orang tak dapat duit, duit yang patut dia dapat, duit yang tak patut dia dapat pun dia beratuk pergi ambil untuk dia. Orang buat food bank, gerobak rezeki, macam-macam lah, almari rezeki lah. Hang susah, hang ambil. Dia tulis kat situ, ambil bila susah, ambil bila perlu, beri jika mampu. Dia tulis kat situ. Maksudnya ada hari yang lapar, ambil Ada hari yang ada rezeki lebih sikit, ambillah beras jasmin dengan beras Faiza 5 kilo, hang lempaklah dalam tu. Orang lain boleh ambil pula. Konsep dia gitu. Dia turun dengan 4 wheel drive, 4x4 16. Hari-hari main balai beras. Cekik tengok. Dia ni macam kontraktor hebat ni. Dia saja dia jadi syok tu. Ada orang yang susah, Allah uji dia. Ada orang terlalu kaya, Allah uji dia juga. Bila terlalu kaya ni, kepala otak ni fikir apa tuan-tuan? Nak buat benda jahat. Hak soleh, dia fikir benda baik. Orang ada duit ni, dia nak buat tu. Pencuri, dia pergi rompak bank. Berapa ribu dia pergi ambil duit dalam bank tu? Dia pergi ambil dalam duit dalam bank tu 2 juta, contohlah. Dapat 2 juta, pencuri tu, dia buat apa? Dia pergi daftar online, kelas mengaji bahasa Arab. Hari Khamis mana Jumaat dia main baca Yasin. Oh, duit banyak, 2 juta. Mari kita baca Yasin lah, baru barakat sikit duit. Ada malam sikit. Dia buat apa duit tu? Dia pergi cari minum arak. cari arak, cari makanan, cari minuman, cari ruang untuk berzina. Sebab bila duit banyak, dia tak tahu nak buat apa ke arah kebaikan. Ada orang bagus, Allah bagi duit dia, Allah uji dia dengan duit yang banyak, dia boleh derma, infak fi sabilillah, sedekah. Kadang pergi ceramah di Kuala Lumpur tuan-tuan, kuliah subuh, parking kereta dia, kereta parking tu semua hak dia ni. Oh, dah mes tu biasa. Kereta hak jenis luar negara ni, Lamborghini lah, Ferrari lah, parking sembahyang subuh. Kita pas sembahyang duk makan, dia pun makan kat luar tu, tengoklah kereta banyak di situ tu. Haji, kereta sakan tu kereta siapa tu? Tu ustaz nampak di ujung tu, makan tu. Itulah kereta tu kan. Tu pengarah syarikat sekian-sekian tu, CEO. Ya Allah, CEO. Butang baju pun color-color macam traffic light ke tu. Hijau, merah dengan kuning. Butang relax, muka relax gitu. Ya Allah Akbar. Duit banyak, tapi dia guna ke arah agama. Itu yang hebat tu. Kita duit ada lah juga, taklah terang mana pun. Pakai saga pun, laga masjid tak main. Masjid tak main. Kalau kereta mewah-mewah, dah ujian Allah bagi kat orang tu dengan duit. Boleh jadi manusia tu berdosa disebabkan isteri dia ada. Boleh jadi manusia tu dosa disebabkan duit anak dia. Boleh jadi disebabkan duit yang ada, orang tu jadi dosa. Ataupun boleh jadi disebabkan jiran dia boleh jadi sumber dosa pada dia. Sebab apa? Jiran sama jiran, macam-macam masalah yang dia buat.
Apa dia? Antaranya adalah kadang-kadang kita bela kucing pergi berak di rumah kawan tu, pergi cakap seat motor kawan tu baru beli Y suku 3 suku mak simpan duit nak beli Y suku, beli malam, pagi esok bawa isteri dia tutup mata lepas sembahyang subuh semua nak main tunjuk abang ada surprise, abang beli motor nak main tunjuk lah. Isteri dia pun tutup mata, buka seat tengok ada kucing kat dalam. Kucing faraid dulu seat dia habis cakap-cakap kata. Dia cakap pula kucing tu. Siapa punya kucing? Kucing jiran dia. Jadi masalah, kadang-kadang dengki dengan jiran, kadang-kadang disebabkan sombongnya, ukhuwah, macam-macam benda disebabkan jiran ni dia boleh jadi, ataupun kita tak selesa dengan nikmat yang Allah bagi kat dia. Allah bagi dia kaya, kita tak puas hati kat dia. Allah bagi dia senang, kita tak suka kat dia. Allah bagi anak dia ramai, kita anak tak ramai, kita tak suka kat dia. Boleh jadi tak dosa dengan semua benda tu? Boleh. Tapi Nabi SAW kata, semua dosa kesilapan disebabkan beberapa benda tu, kalau hampa buat benda ni dia boleh cover balik. Dosa-dosa tu dia boleh padam balik. Dia boleh kambuh balik dosa-dosa tu. Apa dia? Dengan sembahyang, tukaffiruhas salah, was-sawmu, was-sadaqatu, wal-amru, wal-nahyu. 5 benda. Pertama dengan sembahyang, kedua dengan puasa, ketiga dengan sedekah, keempat dengan menyuruh orang buat benda baik, dan kelima dan menghalang orang daripada buat benda jahat. 5 benda ni maknanya dia ada kemampuan untuk menutup kesilapan yang dibuat tadi tu. Nombor 2 saya nak abang, benda baik atau benda-benda soleh yang kita buat, benda tu dia boleh tutup kejahatan atau dosa yang dibuat sebelum daripada tu. Kata Allah Ta'ala, innal hasanati yudhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan.